Betul. Ada. Oh, ada. Apa tiba putus pula. Abang Haji. Ada apa? Oh, Abang Haji. Ada post. Tolong. Oh, minta maaf terputus pula. Tak tahu siapa terputus. Aduh, taik tu. Cik baik perasan. Putus pula. Apa tadi? Takulu. Takulu. Takulu kan? Takulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma ashbaha dhalika. Takulu telah berkata ia oleh engkau. Taqulu ada tak dhamir baris? Ada tak dhamir baris di situ? Ada. Kasih. Tu. Taqulu asaqala yaqulu. Taqulu fi'il mudhari' lah. Taqulu fi'il mudhari'. Yakni taqulu anta. Taqulu anta. Qala yaqulu. Yaqulu yaqulani taquluna. Taqulu yaqulan taqulani. Oh, payah kot tu. Kalau fi'il mudhari'. Taqulu anta. Taqulu anta. Kalau anta dhamir baris kan? Dhamir baris lah. Putus lah tadi. Aduh, teruk betul. Macam-macam lah. Lambatkan. Benda ni. Talil mukhatab dia panggil. Talil mukhatab. Talil mukhatab. Punya fa'ilnya ta tu lah. Talil mukhatab. Mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Telah berkata ia ataupun bukan telah berkata, sedang berkata ia oleh engkau. Kana Zaidun. Contohnya. Kana Zaidun kana Kana Zaidun qa'iman. Adalah ia Zaid itu seorang yang isim kana, qa'iman itu khabar kana. Tu. Zaidun itu adalah ia Zaid itu seorang yang berdiri. Begitu juga lah yang lain. Walaysa Amrun syakhisan. Dan tidaklah ia Amr itu seorang yang hadir. Syakhisan atas wazan isim fa'il. Atas wazan isim fa'il. Wa ma ashbaha dhalika atah berkata kana Zaidun jumlah lagi. Wa ma dan barang bihu isbahan dan barang yang menyerupai ia barang. Ashbaha fa'il mana? Baris ada tak? Tak ada. Sebab dia ashbaha yakni huwa ashbaha huwa. Ada tak dhamir munfasil? Tak ada juga. Ada tak dhamir isim zahir? Tak ada juga. Isim zahir zalika tak boleh ke? Tak, sebab ashbaha dia perlu kepada maf'ulun bih. Dia fi'il muta'addi. Dia perlu kepada maf'ulun bih, maka dhamir mustatir lah fa'il dia. Ashbaha huwa. Jadi fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu huwa. Zalika tu maf'ulun bih dia, ismun isyaratun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li ashbaha. Jadi tu dia nak bagi contoh, bagi kata bahwasanya pertama kana wa akhwatuha boleh ditasrifkan. Tapi kita kata tadi kecuali laisa dan wa madama dan madama. Tu. Selama dengan tidak. Laisa tidak ataupun bukan, madama selama. Habis. Tadi tu. Tu biasalah tu. Habis.
Kemudian dah faham tak tu, kita bagi kaedah kana wa akhawatuha. Kaedah kana wa akhawatuha pula. Kana wa akhawatuha. Dia ada berapa? Dia ada 5 kaedah. Kaedah kana wa akhawatuha. Yang pertama, kana wa akhawatuha ini asalnya ialah kalimah fi'il. Kana wa akhawatuha ini ialah asalnya ialah kalimah fi'il. Tu. Dan ditasrifkan fi'il tersebut sama ada kepada fi'il madhi atau fi'il amar ataupun fi'il mudhari' kecuali laisa dengan madama. Tu kaedah pertama. Kana wa akhawatuha ni asalnya ialah kalimah fi'il yang boleh ditasrif sama ada kepada fi'il madhi atau kepada fi'il mudhari' atau kepada fi'il amar kecuali laisa dengan madama. Itu hanya fi'il madhi sahaja. Sebab tu laisa ada laisa dengan laisat sahaja. Tu. Ada fi'il madhi lah. Laisa, laisat, laisata, laisu. Laisu sawa, tidaklah mereka itu sama. Laisu sawa, sawa tu khabar laisa. Mana dia punya isim laisa? Waw jama'ah tu. Laisu sawa, dhamir baris lah waw. Wawul jama'ah mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il bagi laisa. Fi mahalli raf'in isim laisa. Tu ismu laisa. Tu laisu sawa. Nampak macam pendek je ayat tapi ayat yang mufid. Laisu, dia punya isim laisa tu pada waw dan sawa itu khabar laisa. Tu. Habis. Tu kaedah pertama. Kaedah kedua bagi kaedah kana wa akhawatuha, yang kedua ialah amalan kana wa akhawatuha itu ialah merafakkan isim dan menasabkan khabar. Tu. Apa dia? Amalan kana wa akhawatuha itu merafakkan isim dan menasabkan khabar. Tu. Pada segala tasrifnya. Yakni pada segala tasrif ni sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, maka dia merafakkan isim dan menasabkan khabar kecuali dalam keadaan masdar. Tu. Kecuali dalam keadaan masdar dia tidak di-i'rab sebagai isim kana. Tu dia tidak di-i'rab sebagai isim kana. Boleh jadi idhafat. Tu contoh apa? Contoh apa dia? Contoh kauni syabatan. Kauni syabatan. Syabatan tu khabar kauni. Tapi ya tu dia tak i'rab sebagai isim kauni sebab dia tu idhafat. Idhafat kaun kepada isim kana, isim kaun. Tu. Kauni syabbatun asyabatun. Kauni adalah ia saya itu syabbatun seorang pemuda, seorang remaja. Syabatan. Syabatan seorang pemuda, seorang remaja. Syabatan itu adalah khabar kaun. Tapi ya pada kauni itu dia tidak di-i'rab sebagai isim kaun sebab dia idhafat mudhafu ilaih, kena i'rab sebagai mudhafun ilaih ya tu. Jadi katalah al-ya'ul mutakallim. Al-ya'ul mutakallim mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tapi selepasnya syabatan tu itu khabar kaun. Khabar kauni. Khabar kaun. Jadi kita kata amalan kana wa akhwatuha ialah merafakkan isim, menasabkan khabar kecuali dalam keadaan masdar. Bila keadaan masdar belum tentu di-i'rab isim kana ataupun khabar kana dan sebagainya. Biasanya tidak di-i'rabkan isim kana lah. Khabar kaun itu mesti ada. Sebab dia kalau dia jadi masdar, dia akan jadi kaunun. Dia tak jadi kun ataupun yakunu ataupun kana dah. Jadi kaun. Kana yakunu kaun. Masdar dia kaun. Kauni menjadi seorang remaja. Syabatan itu khabar kaunu. Ya pada kauni itu adalah mudhafun ilaih. Kaunu itu mudhaf. Tapi tak i'rab mudhaf lah. Mungkin dia jadi mubtada. Di sini mubtada lah. Di sini apa-apa ayat yang sambung dengan kaun. Hala kaunihi contohnya. Hala kaunihi rakiban.
hala kaunihi rakiban. Kauni itu mudhafu ilaih wa huwa mudhaf. Hi itu mudhafu ilaih wa huwa mudhaf. Rakiban itu adalah khabar kaun. Tu. Jadi kana wa akhawatuha itu merafa'kan isim, menasabkan khabar, kecuali apabila dia dalam keadaan masdar, dia tidak tak semestinya akan di-i'rab isim dan khabar kana dan akhawat dia. Tu. Habis. Jadi contoh bagi sirah fi'il madhi dia kana Zaidun syaban contohnya. Ataupun contoh tadi dalam matan dia bagi apa? Kana Zaidun qa'iman. Tu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' yakunu Zaidun qa'iman. Kalau fi'il mudhari'. Tu. Kalau fi'il amar, fi'il amar jadi kun qa'iman. Tu. Kun qa'iman. Jadilah ia oleh engkau. Engkau siapa? Zaid itu qa'iman. Keadaan berdiri. Seorang yang berdiri. Tu. Tu kalau fi'il amar. Tu. Kalau jadikan masdar, kana Zaidun qa'iman, jadikan masdar, kaunu Zaidin qa'iman. Tu. Kaunu Zaidin qa'iman. Itu. Kaunu Zaidin qa'iman. Qa'iman di-i'rab sebagai khabar kaun. Tak di-i'rab sebagai isim kaun. Biasanya isim kaun inilah yang diidhafakkan dengan kaun. Tu. Khabar kaun sahaja akan di-i'rab sebagai khabar. Hak lain tak? Tu misalnya. Misal lagi, kaunu Zaidin musliman. Zaidin mudhafu ilaih. Padahal kalau ikutkan dia tu isim kana, tapi sebabkan kun tu, kaun itu adalah masdar, maka dia tidak di-i'rabkan sebagai isim kaun. Sebab dalam keadaan mudhafu ilaih. Tu. Habis. Contoh, kaunu Zaidin musliman syarafun kabirun. Tu. Kaunu Zaidin qa'iman syarafun kabirun. Bermula. Jadi kaunu tu dia jadi mubtada. Dia i'rab sebagai mubtada. Bermula adalah ia Zaid itu seorang yang berdiri itu. Dia kaunu Zaidin qa'iman syarifun contohnya. Kaunu Zaidin qa'iman. Qa'iman itu khabar bagi kaun. Zaidin itu mudhafu ilaih bagi kaunu. Kaunu mubtada. Bila kaunu mubtada, maka kalau kaunu mubtada, dia punya khabar mana? Khabarnya syarifun. Khabar bagi ayat tu, bukan khabar kaunu. Khabar bagi ayat tu. Kaunu Zaidin qa'iman syarifun. Adalah bermula adalah ia Zaid itu seorang yang berdiri itu syarifun, yang mulia ia. Syarifun tu khabar bagi kaunu dari sudut khabar jumlah, tapi qa'iman itu khabar kaunu dari sudut isim kana dan akhawat dia. Tu. Tu. Jadi ada dua khabar di situ. Khabar satu, qa'iman itu khabar kaunu, yang syarifun itu i'rab khabar sahaja. Sebab kaunu tu mubtada. Tu. Habis. Tu yang kedua. Yang ketiga. Isim kana wa akhawatuha ini terbahagi kepada dua. Satu isim zahir, satu isim mudmar. Ni kembali macam fa'il, macam naib fa'il, macam khabar. Samalah. Ada yang isim zahir dan ada yang mudmar. Sama jugalah isim kana wa akhawatuha ni ada yang isim zahir dan ada yang mudmar. Ni kaedah bagi kana wa akhawatuha. Okey? Maka bolehlah. Tu. Boleh dalam kalangan isim zahir ataupun mudmar. Macam tadi kana Zaidun qa'iman, Zaidun itu isim, maka dia itu isim zahir. Tu. Tu. Kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Lagi satu, contoh kita buat kalau mudmar. Contoh, laisa hadiran huna. Laisa hadiran huna illa huwa. Laisa hadiran huna illa huwa. Laisa hadiran huna illa huwa. Huwa tu i'rab sebagai isim laisa tu. Dia bukan i'rab sebagai mustathna sebab dia belum lagi jumlah yang lengkap, jumlah yang tam.
Sepatutnya laisa huwa hadiran. Tu. Laisa huwa hadiran patutnya. Laisa huwa tu isim laisa, hadiran khabar laisa. Tapi dia letak huwa di belakang illa. Laisa hadiran huna illa huwa. Huwa tu i'rab sebagai isim laisa, bukan i'rab sebagai mustathna. Tu sebab dia belum jumlah yang tam. Nanti mustathna dia akan sebut kalaulah jumlah itu naqis, jumlah itu kurang, jumlah itu masih kurang. Dari sudut kalau dia fa'il muta'addi belum ada maf'ulun bih lagi sebelum illa, maka selepas illa dia ada maf'ulun bih, maka kena i'rab maf'ulun bih, tak boleh i'rab sebagai mustathna. Melainkan kalau dah cukup lengkap dah. Kalau fa'il lazim ada fa'il fa'il. Kalau fa'il muta'addi ada fa'il fa'il maf'ulun bih. Sebelum illa, selepasnya habis. Jadi tu. Tu isim kana wa akhawatuha. Ada isim zahir, ada isim mudmar. Tu. Al-mu'minuna laisu kadzabina. Al-mu'minuna bermula mukmin, segala orang mukmin itu laisu kadzibina, kadzabina. Perkataan ayat laisu kadzabina, laisu, waw tu dhamir bariz, dia itu isim laisa. Dia dari sudut mudmar lah, isim dhamir tu. Kemudian kadzabina khabar laisa, jumlah min laisa. Min laisa wasmuha wa khabaruha itu khabar bagi al-mu'minuna. Al-mu'minuna laisu kadzabina, bermula orang mukmin itu bukanlah mereka itu mukmin itu kadzabina. Kadzabina khabar laisu. Waw pada laisu itu adalah wawul jamaah atau dhamir muttasil baris, merupakan isim kepada laisa. Dan jumlah laisu kadzabin fi mahalli raf'in khabarun lil mu'minin. Lil mu'minun lah kalau mubtada. Al mu'minuna laisu kadzaban. Kita dah bincang dulu dah khabar ghairu mufrad, iaitu ni dalam bab apa? Al mu'minuna laisa kadzabina. Laisa kadzabina ialah khabar ghairu mufrad. Mana khabar ghairu mufrad? Dia khabar ghairu mufrad iaitu khabar jumlah fi'liyah. Sebab tu kena lepas dulu mubtada khabar. Kena faham dulu mubtada khabar. Baru faham akan datang inna wa akhawatuha, dhanantu wa akhawatuha, kana wa akhawatuha. Tak faham mubtada khabar, tak fahamlah seterusnya. Dia tak akan faham. Kita dah faham set yang kepala khabar ada ghairu mufrad, ada mufrad. Ghairu mufrad ada 4. 1 jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur, dharaf madhruf. Dan ia menjadi khabar kepada mubtada awal. Tu. Kalau mubtada yang pertama lah, kalau dia itu jumlah ismiyah ada mubtada sanin, ada mubtada awal. Jadi jumlah mubtada sanin dengan khabar sanin itu merupakan khabar bagi mubtada awal. Kalau jumlah dia jumlah ismiyah pada khabar tersebut. Tu. Tu dulu dah. Tengok sendiri lah. Yang keempat, kaedah yang keempat bagi kana wa akhawatuha, iaitu khabar kana wa akhawatuha itu terbahagi seperti khabar. Apa dia? Iaitu mufrad dan ghairu mufrad. Terbahagi. Khabar kana wa akhawatuha sama bahagiannya macam khabar. Mana? Tengok dulu balik . Khabar ada mufrad, ada ghairu mufrad. Mufrad ada yang isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Ghairu mufrad ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur, dharaf madhruf. Itu semua boleh jadi khabar kana. Kalau isim kana tadi dua saja, sama ada isim zahir atau isim mudmar. Maknanya fi'li tak boleh. Fi'il tak boleh nak jadi isim kana. Dah nama isim, mana fi'ilnya? Jar majrur tak boleh jadi isim kana. Dharaf madhruf tak boleh jadi isim kana. Kalau dia ada, kalau contoh dia kata macam mana? Dia kata contohnya, contoh apa? Contoh dia kata, kita ambil contoh lah. Contoh dia kata, Amsa yatasaddaqu Uthman. Ataupun tak mau lah, senang sikit lah. Ataupun dia kata, kana fil jannati Adamu. Kana fil jannati Adamu. Fil jannati isim kana ke? Tak. Sebab apa? Sebab dia jar majrur. Dah isim kana Adamu. Dia panggil isim kana muakhar. Fil jannati itu khabar kana muqaddam. Dia sama ya.
dia isti'mal cara dia ni semua sama macam khabar mubtada. Dia ada khabar muqaddam, mubtada muakhar. Ni pun sama. Ada isim kana muakhar, ada isim kana, ada isim kana yang muakhar, ada khabar kana muqaddam. Sama lebih kurang. Tu ikiyah ya. Jadi kaedah yang ketiga kena pegang elok, isim kana wa akhwatuha itu mesti dia isim zahir atau isim mudmar. Khabar kana wa akhwatuha dia sama macam khabar dalam bab khabar dari sudut mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad sama ada dengan isim mufrad, muthanna atau jamak. Kalau ghairu mufrad sama ada di jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur atau dharaf madhruf. Itu semua boleh jadi khabar kana. Adapun kalau dia duduk di depan selepas kana, dia bukan isim kana. Isim kana dua sahaja. Dari sudut dia itu isim mudmar ataupun isim zahir sahaja. Habis. Jelas tu. Kaedah terakhir bagi kana wa akhwatuha, iaitu yang kelima. Susunan kana wa akhwatuha, susunan kana wa akhwatuha itu dan isim dan khabarnya itu boleh dengan tiga. Boleh dengan tiga susunan. Cara dia. Susunan kana wa akhwatuha itu serta isim kana dengan khabar kana itu boleh dengan tiga. Tiga cara. Sama ada dengan cara susunan asal. Cara susunan asal adalah kita letakkan kana dulu, kemudian isim kana, kemudian khabar kana. Macam dalam matan itulah. Kana Zaidun qa'iman. Itu susunan asal. Kana dulu, isim kana, khabar kana. Itu susunan asal. Yang kedua, susunan yang harus. Boleh kita buat. Lagu mana? Satu, dia ada dua susunan yang harus ni. Pertama ialah khabar kana duduk depan. Khabar kana duduk depan. Selepas khabar kana adalah haraf kana. Tu fi'il kana lah, fi'il naqis kana. Kemudian isim kana. Terbalik. Contoh, kana Zaidun qa'iman itu susunan asal. Kita bawa datang khabar kana duduk depan. Mana? Qa'iman kana Zaidun. Boleh. Qa'iman kana Zaidun. Bawa mai khabar kana dulu, kemudian kana, kemudian isim kana. Itu susunan yang harus. Satu. Yang kedua susunan yang harus, kana, kemudian khabar kana, kemudian isim kana. Asal susunan kana Zaidun qa'iman. Kemudian kita tukar. Kana qa'iman Zaidun. Boleh. Kana qa'iman Zaidun. Qa'iman bukan i'rab isim kana. I'rab khabar kana muqaddam. Zaidun adalah isim kana muakhar. Lagu tu. Tu susunan yang harus. Jadi tiga susunannya. Adapun nak letak kana belakang sekali, tak boleh lah. Kana nak letak belakang sekali, tak boleh. Contoh dia apa? Zaidun qa'iman kana. Tak boleh. Tak ada. Dia panggil tidak harus. Tu. Tak boleh ya. Jadi tiga susunan. Sama ada dengan susunan asal, kana, isim kana, khabar kana. Kana Zaidun qa'iman. Atau dua yang susunan harus. Mana? Yang pertama, khabar kana, kana, isim kana. Contoh, qa'iman, kana Zaidun. Boleh. Tu. Zaidan apa? Qa'iman di i'rab sebagai khabar muqaddam lah. Zaidun tu isim kana biasa. Tu. Isim kana biasa. Ataupun tak mau bermuqaddam, tak apa. Tu. Sebab dia punya khabar tu duduk depan kana. Yang ketiga susunan yang harus adalah letak kana, khabar kana, isim kana. Kana qa'iman Zaidun. Boleh. Adapun nak letak Zaidun qa'iman kana, tidak harus. Qa'iman Zaidun kana, tak harus. Tak boleh. Kana tak boleh duduk belakang sekali. Kana boleh duduk depan-depan ataupun di tengah-tengah. Tu. Sama ada kana duduk depan sekali tu, dia tukar antara isim dengan khabar yang mana nak duduk depan. Ataupun kana itu duduk depan. Dan depan dia itu adalah khabar kana. Belakang kana itu adalah isim kana. Tu. Okey. Dah sebab apa tak boleh isim duduk depan? Tak boleh ke isim kana duduk depan? Kana, kemudian khabar. Tak boleh ke? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kalau orang yang belajar mubtada khabar, contoh kita kata, boleh nak buat ayat. Zaidun kana qa'iman. Boleh tak? Zaidun kana qa'iman. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kalau orang ngaji mubtada khabar, dia tahu jawapan. Dulu dia kaedah sama je, dia kiyah. Semalam kita terang pumpang dah bab khabar, dia sama kan. Sebab apa? Zaidun
Dia tak boleh nak buat ayat Zaidun kana qa'iman. Sebab apa? Mesti ada sebab. Dulu kita dah sebut dulu dalam bab fa'il ada, dalam bab naib fa'il ada, dalam bab khabar lagi sekali ada. Ni sekarang ada lah sekali. Tu. Sebab apa tak boleh? Sebab kalau buat Zaidun kana qa'iman. Zaidun tu mubtada'. Kita dah kata dah mubtada' lagu mana? Mubtada' mesti di awal jumlah, dan kalau jumpa isim marfu' maka dialah mubtada'. Sama ada isim zohir atau mudbar. Itu isim zohir. Zaidun isim zohir, maka dialah mubtada'. Zaidun itu bermula Zaid itu adalah ia. Ia Zaid. Kana situ kana, mana isim kana? Isim kana dia mustatir, takdiru huwa ya'udu ila Zaidin. Tengok. Kana qa'iman. Sah. Kana qa'iman ay kana huwa qa'iman. Siapa huwa? Zaidun. Gitu. Sebab tu tak boleh nak buat Zaidun kana qa'iman. Tapi qa'iman kana Zaidun boleh. Sebab kalau qa'iman duduk depan awal jumlah, kita kata dah mubtada' di awal jumlah. Kalau isim rafa' baru jadi mubtada'. Ini isim mansub, dia bukan mubtada'. Tak boleh sama sekali nak jadi mubtada'. Macam kita kata semalam, maf'ul bih boleh duduk depan. Tapi fa'il tak boleh nak duduk depan sebelum fi'il. Tak boleh. Sebab dia akan i'rab sebagai mubtada'. Tu. Zaidan ra'aitu. Sah. Tak ada masalah. Al-aruzza akala Zaidun. Boleh. Tapi kalau kata Zaidun akala al-aruzza, dia bukan jadi fa'il dah Zaidun tu. Mubtada'. Bermula Zaid itu yang makan ia. Ia mana? Ia Zaid. Dhamir mustatir ya'ulu ila Zaidin. Itu fa'il dia. Bukannya isim zahir itu fa'il dia. Ulang lagi. Kali keempat dah. Tak ingat tahu. Sebab tu kita tak boleh nak buat Zaidun kana qa'iman. Tak boleh. Tapi kalau qa'iman kana Zaidun, boleh. Kana Zaidun qa'iman, boleh. Kana qa'iman Zaidun, boleh. Tu. Tapi kalau Zaidun kana qa'iman, tak boleh. Sebab Zaidun di depan awal, di awal ayat ialah mubtada'. Kemudian jumlah kana qa'iman itu jumlah khabariyah bagi Zaidun. Dia merupakan khabar bagi Zaidun. Tu. Kalau tak faham tu, kata mubtada' khabar tu yang penting tu. Tak faham hak tu, serabutlah. Tak faham sampai ke belakang. Tu. Habis tu. Tu kaedah kana wa akhawatuha. Sekarang kaedah cara nak cari isim kana. Kaedah tadi nak kenal apa itu kana wa akhawatuha. Dia kata isim kana dia mesti isim mudmar dengan isim zohir. Khabar kana macam khabar. Apa dia? Dari sudut dia itu mufrad boleh, ghairu mufrad boleh. Ghairu mufrad ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, zarah madhruf, jar majrur. Samalah. Kita tengok balik. Ini sekarang kaedah nak cari. Tu. Nak cari. Lagu mana nak cari? Tadi itu kita nak kenal dulu. Apa dia yang ada pada kana wa akhawatuha? Dia ada isim kana. Isim kana ni ada mudmar, ada zahir. Khabar kana ni macam khabar dulu. Kemudian dia kata apa tadi dulu? Kana wa akhawatuha ni ada boleh buat boleh tasrih dengan kalimah fi'il yang 3 kecuali laisa dengan madama. Kemudian amalan bagi kana wa akhawatuha dia merafa'kan isim, menasabkan khabar, kecuali dalam bab masdar dia tidak merafa'kan isim, bahkan dia boleh mudhaf ilaih. Tu cara nak kenal. Ni cara nak cari isim kana. Isim kana wa akhawatuha. Lagu mana? Pertama, pastikan kalimah kana wa akhawatuha. Sama ada dia fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar. Pastikan dulu. Ada tak kana? Ada. Nak kata ada ni isim kana ni mesti ada kana dulu. Yang pertama kita cari kana dan kita pastikan sirah dia tu sirah apa dia. Sama ada fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, masdar. Tu. Yang kedua, kaedah kedua. Pastikan kana wa akhwa itu berhubung dengan isim dhamir rafa' atau tidak. Apa isim dhamir rafa'? Dhamir baris lah. Berhubung tak dengan dhamir baris? Dia berhubung tak dengan dhamir baris? Dhamir rafa' muttasil atau dhamir muttasil baris. Berhubung tak? Kalau berhubung, dia itulah isim dia. Dia itulah isim kana. Contoh apa dia? Kanu lana abidin. Ay kanu abidina lana. Kanu waw
wawul jamaah atau dhamir muttasil baris, itu merupakan isim kana. Sebab jumpa dulu dhamir baris. Kalau kaedah yang ketiga. Okey, kaedah kedua dah habis dah, dhamir baris. Itulah isim dia. Kaedah ketiga, tak ada dhamir baris. Dhamir baris tak nampak. Maka kita tengok dua. Macam dululah. Kita tengok ada isim zahir. Kalau isim zahir ada, itulah dia punya isim. Isim zahir yang rafa' lah. Ingat sekali lagi. Isim zahir yang rafa' sebab isim kana itu merafa'kan isim, menasabkan khabar. Maka cari isim marfu' yang zahir selepas kana. Ada tak? Tu. Kalau ada, dialah. Ataupun dhamir munfasil. Anta, ka, huwa, huma, hum, anti, antuma, antuna. Ada ke tak? Tak ada. Tak ada juga. Kalau ada, ada. Dia itulah adalah isim kana. Kalau tak ada juga, kaedah keempat. Tak ada habis belaka, maka nyatalah kaedah yang keempat. Kaedah yang terakhir cari isim kana ialah dhamir mustatir lah dia punya isim. Tu. Contoh wakana bil mu'minina rahima. Wakana rahiman bil mu'minin. Dan adalah ia bagi orang-orang mukmin itu kasih sayang ia. Siapa kana tu? Dhamir baris ada tak? Tak ada. Dhamir zahir, isim zahir ada tak? Tak ada. Tak sebut pun Allah ke siapa, tak ada. Dhamir munfasil ada tak? Anta, antuma, anti? Tak ada juga. Maka jelaslah ia itu dhamir mustatir. Dhamir mustatir dua saja, kana dengan kanat. Huwa kana, hiya kanat. Tu. Kalau dalam fi'il mudhari' yakunu takunu. Tu. Yakunu takunu. Takunu yakunu takunu. Tu. Tu. Habis. Habis. Jadi tu step dia nak cari kaedah isim kana. Isim kana. Habis. Sekarang kaedah nak cari khabar kana wa akhawatuha ada 5. Cara nak cari khabar kana wa akhawatuha ada 5. Cara nak carinya. Lagu mana? Pertama, pastikan kalau nak kata dia itu khabar kana, pastikan dulu ada kana wa akhawatuha dan ada isim dia dah. Kalau tak ada isim, tak ada kana, lagu mana nak itlaq? Ada khabar kana. Kana pun tak ada. Macam mana nak i'rab khabar kana? Muhammadun Rasulullah. Rasul itu khabar kana. Lagu mana kana tak ada jadi khabar lagu mana? Khabar kana lagu mana? Kana pun tak ada, isim kana tak ada. Maka tak betul. Jadi nak kata khabar kana, satu mestikan dulu. Pastikan dulu ada tak kana sama ada selepas khabar atau sebelum dia, dan isim kana sama ada sebelumnya atau selepasnya. Ada tak? Kalau ada, step yang kedua, kemudian selepasnya tu adakah selepas daripada kana wa akhwatuha itu, adakah dia itu kalimah fi'il atau isim atau jar majrur atau dharaf madhruf? Adakah selepas kana dan isim itu, adakah dia itu ada kalimah fi'il atau kalimah isim atau jar majrur atau dharaf madhruf? Dia serupa macam khabar dululah. Cara dia. Ada. Maka ada. Tengok pula kaedah nombor 3. Kaedah nombor 3. Jika selepas kana dengan isim kana, ini dari sudut asal lah. Kalau dari sudut boleh pusing-pusing tu, takwil sendirilah, kias sendirilah. Ni dari sudut susunan asal. Selepas kana dengan isim kana itu ada fi'il tak? Ada fi'il, maka fi'il itulah khabar kana. Dia panggil jumlah ghairu mufrad. Apa jumlah ghairu mufrad situ? Jumlah fi'liyah. Dia itu adalah khabar kana. Jumlah itu merupakan khabar kana. Tu. Wa kanu yaquluna. Wa kanu dan adalah mereka itu. Waw tu wawul jamaah isim kana. Disebab dia dhamir baris dari situ. Maka kita cari khabar pula. Sekarang ada tak kanu yaquluna? Kana ada tak kana? Ada. Isim kana ada tak? Ada pada wawul jamaah itu. Maka mesti selepasnya fi'il. Ada tak fi'il? Yaquluna fi'il. Maka fi'il itulah adalah dia punya khabar kanu. Khabar kanu. Tu dari sudut fi'il. Yang keempat, tak ada fi'il. Tak ada fi'il pun aku cari lepas isim kana dengan kana ni lagu mana? Maka kena cari ada isim mansub,
Ada dak isim mansub? Isim yang mansub. Kalau ada, itulah khabar. Qama Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun, dah tahu dah isim. Ada mana khabar dia? Adakah ada tak fi'il selepas dia? Qa'iman. Qa'iman bukan fi'il. Kemudian cari isim mansub. Ada tak isim mansub? Qa'iman isim mansub. Qa'iman itu khabar kana. Tu. Tu kaedah keempat. Yang kelima, fi'il tak ada, isim mansub tak ada. Tengok pula. Ada tak selepasnya jar majrur? Ataupun ada tak selepasnya dharaf madhruf? Kalau ada, itulah khabar dia. Khabar syibih jumlah. Itu merupakan khabar kana. Wa kanu bil madinati. Dan adalah mereka itu. Mereka itu adalah isim kana dah. Wow tu. Kemudian bil madinati. Tu jumlah syibih jumlah. Itulah khabarnya. Tu. Boleh jadi khabar dia. Kemudian bila kita kata jar majrur dengan dharaf madhruf di belakang isim kana dengan kana, dia sama macam khabar dululah. Dia sama macam khabar dulu. Mana kaedah dia? Kalau selepas jar majrur dengan dharaf madhruf itu, kalau ada jar majrur ataupun dharaf madhruf itu, ada fi'il yang lain. Ada fi'il. Contoh apa dia? Kanal baitu fil qaryati yuba'u. Kanal baitu adalah ia rumah itu. Kanal baitu fil qaryati pada kampung itu yuba'u. Terjual ia. Ada selepas dharaf mazruf. Kanal baitu. Al baitu isim kana. Fil qaryati jumlah syibih jumlah khabar bagi kana. Selepas jar majrur ada pula fi'il yuba'u. Maka nak i'rab apa yuba'i di situ? Boleh i'rab dua. Macam dululah khabar. Sama ada nak i'rab yuba'u itu khabar kana yang tsanin yang kedua, atau nak i'rab yuba'u itu adalah khabar, fil qaryati itu adalah bukan khabar. Dia jar majrur biasa pun boleh. Dua tu. Macam dululah, dia ulang balik. Macam dulu. Tu. Kalau selepas jar majrur tu, ada. Kalau selepas jar majrur itu ada isim mansub. Tu. Kanal baitu fil qaryati ma'rufan. Kita sangkakan fil qaryati itu khabar kana dah. Tiba-tiba marfu'an. Marfu'an tadi? Ma'rufan. Ma'rufan. Ada isim mansub. Maka isim mansub itulah khabar kana. Fil qaryati tidak boleh di-i'rab sebagai khabar kana. Macam dulu Kemudian, apa lagi? Ingat tak lagi satu? Apa dia? Selepas jar majrur atau dharaf madhruf, ada jar majrur dengan dharaf madhruf lagi. Ada dharaf dan madhruf lagi. Dharaf madhruf dan jar majrur lagi selepas jar majrur dengan dharaf madhruf. Nak i'rab lagu mana? Contoh apa dia tadi? Kita ambil contoh tadi. Kanal baitu fil qaryati indal jabali. Indal jabali dia ada jar majrur yang lain pula. Lagu mana nak i'rab indal jabali? Dua juga macam tadi. Sama ada nak i'rab indal jabali itu khabar kana sahaja, fil qaryati bukan khabar kana, atau nak di-i'rab indal jabali itu khabar kana tsanin, fil qaryati khabar kana awal. Gitu. Dia macam dululah, macam semalam lah. Khabar syibih jumlah ni, kalau selepasnya ada isim marfu', maka isim marfu' tu khabar, yang jar majrur itu bukan khabar. Kalau selepasnya ada fi'il, maka fi'il itulah khabar, ataupun fi'il itu khabar thani dan jar majrur itu khabar awal. Kalau selepas jar majrur itu ada jar majrur atau dharaf madhruf yang lain, boleh di-i'rab dharaf madhruf yang kedua itu sebagai khabar sahaja, ataupun khabar thanin fil qaryati khabar awal. Dulu semalam. Taklah dulu sangat, semalam. Tak ingat, tak tahu. Tu malam yang baru. Habis. Tu kaedah cari khabar kana. Dia serupa macam khabar. Tu. Dia serupa macam khabar. Tak ada masalah. Habis. Jadi habislah perbahasan kita pada hari ini berkenaan dengan isim kana dan khabar kana. Kemudian kita masuk sikit bab
inna wa akhawatuha, kemudian kita tutup, esok baru kita bagi kaedah. Nak kenal inna wa akhawatuha, nak kenal isim inna wa akhawatuha, dan nak kenal khabar inna wa akhawatuha. Macam kita kata tadi, kana wa akhawatuha. Ada kaedah kana wa akhawatuha, ada kaedah isim kana wa akhawatuha, dan ada kaedah khabar kana wa akhawatuha. Tu. Baca sikit lagi. Mana ada kita? Amma. Mana amma? Wa amma. Kan? Mana? Ma asbah dzalika wa amma inna. Okey. Wa amma inna wa akhawatuha. Qala Syekhul Musannif sikit lagi. Tu. Wa amma inna wa akhawatuha. Atahlah. Atah dulu amma kana tu. Nak tafriq tu. Nak fasihah tu. Nak tanya, nak hurai satu persatu. Hurai dah kana dulu. Sekarang inna pula. Amma inna, amma syartiyah inna. Inna wa akhawatuha fa innaha, maka sungguhnya inna wa akhawatuha itu tansibul isma, menasab iyo. Tengok cara nak cari fa'il ke mana? Ada isim zahir, ada isim dhamir baris dulu. Dhamir baris. Ada tak dhamir baris? Ada. Ada tak dhamir baris? Ada tak dhamir baris? Aduh. Ada tak dhamir baris? Tak ada. Ada tak dhamir zahir? Tak ada. Ada tak dhamir munfasil? Tak ada. Yang ada dhamir mustatir. Taqdiruhu hiya. Tansibu hiya. Dhamir mustatir hiya itu kembali kepada inna wa akhawatuha. Jadi dhamir mustatir itulah fa'ilnya. Tu. Alisma itu maf'ulun bih tansibu. Atas wazan ansaba yunsibu insab. Tu dia ada dia muta'addi pada maf'ul. Dia ada fi'il muta'addi. Dia ada maf'ulun bih bila kata fi'il muta'addi. Wa tarfa'u, atah bila kata tansibu. Wa tarfa'ul khabara, dan merafa' ia inna wa akhawatuha akan khabar. Samalah. Dia dhamir mustatir ya. Wahya. Ni istinaf bayani, menjawab kepada soalan yang mahdhuf. Dah lagu mana inna wa akhawatuha ni? Wahia, dan bermula ia inna wa akhwatuha itu inna. Inna tu khabar dia lah. Inna tu khabar dia. Inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Tu. Jadi 6 saja. Sikit lagi. Yang tadi kana wa akhwatuha ada 13, ni 6 ni. Sikit je. Tu. Inna kita terjemah lagu mana? Inna kita terjemah sesungguhnya. Kedua, wa anna terjemah lagu mana? Wa anna kita terjemah bahawa sesungguhnya. Tu. Inna wa anna, bahawa sesungguhnya. Yang ketiga, walakinna kita terjemah tetapi. Sini satu benda. Dia kalau baca walakinna ada syaddah tu, baru dalam bab ni. Tapi kalau baca walakin bukan bab ni tau. Tu. Walakin, selepas walakin tu mubtada. Dia bukan isim lakin. Tak ada. Dia bukan isim lakin. Kalau baca lakinna, betul. Sah. Nak kata selepasnya itu isim lakin dengan khabar lakin. Tapi kalau lakin, dia takhfif. Dia tak ada sabdu. Lakin, selepasnya itu mubtada. Tu. Selepasnya itu mubtada. Dia tidak ada fungsi isim lakin dan khabar lakin. Tu kena jaga. Wa ka'anna terjemah lagu mana? Terjemah seolah-olah. Walaita terjemah lagu mana? Alangkah baiknya. Alangkah laita litamanni. Sari dia urai. Itu seolah-olah dia mengharapkan sesuatu yang mustahil. Dia panggil laita. Kalau la'alla, mudah-mudahan, itu mengharapkan sesuatu yang boleh dicapai. Kalau laita, mengharapkan sesuatu yang susah nak dicapai. Tu. Okey. Tu. Contohnya, taqulu, berkata ia oleh engkau, inna Zaidan, sesungguhnya Zaid itu seorang yang berdiri, qaimun, walaita amran syakhisun, dan alangkah baiknya Ammar itu seorang yang hadir. Wa ma asbaha dzalika, dan barang
barang yakni inna wa akhawatuha yang menyerupai ia barang akan demikian itu demikian zalikal mazkur minat taqrirat daripada perkara yang tersebut yang telah dihuraikan itu, iaitu ayat-ayat tu lah, contoh ayat tu. Tu akhawat yang lain lah. Laita lain. Laita lain, inna batu walakinna wa ka'anna. Lain. La'alla Allah khabirun hakim. Contohlah. Contoh. Tu. Habis. Tu contohnya. Jadi inna itu menasakkan isim, merofakkan khabar. Dia terbalik dengan kana tadi. Habis tu. Senang tu. Senang tu. Kemudian makna pula. Wa makna, dan istinah lagi. Wa makna inna wa anna litaukidi, dan bermula makna inna dan anna itu sabitani ataupun kainani litaukid, adalah ia keduanya itu litaukid. Litaukid jumlah syibih jumlah, dia itu khabar bagi makna. Khabar bagi muta'allaq yang mahdhuf, khabar bagi makna. Tu. Macam dululah. Jadi inna wa anna itu dia panggil inna litaukid, anna litaukid. Tu. Dia panggil ja'a bi makna dulu. Masa awal-awal dulu. Harfun ja'a bi makna. Ada makna. Ada makna ni. Inna wa anna itu taukid. Menguatkan. Walakinna. Bukan walakin. Walakinna lilistidraki. Tu. Dan walakin itu lilistidraki. Istidrak ini adalah untuk membuangkan pahaman yang memberi waham sebelum lakinna. Dia kan ada ayat tuntut ayat tiba-tiba lakinna. Lakinna tu dia nak istidrak, nak menafikan hak sebelum dia. Yang sebelumnya itu memberi waham lagi. Dia nak mensabitkan hak sebenarnya. Tetapi semikian ni. Dot. Dia bagi ayat lakinna lepas lakinna itu untuk menyabitkan hak sebenar, hak sebelum lakinna itu waham ataupun tidak tepat lagi. Yang tepatnya gini. Tu lakinna istidrak dia panggil. Tu. Contoh apa? Contoh. Uthmanu hayyun. Uthmanu Uthmanu hayyun walakinnahu jawadun. Uthmanu, bermula Uthman itu hayyun khabar, ialah seorang permalu. Walakinnahu, hu tu isim lakin. Hu tu isim lakin lah. Tu. Lakinnahu jawadun. Jawadun khabar lakin. Dia nak kata apa tadi? Uthman itu seorang yang pemalu, tetapi dia nak menafikan walaupun pemalu tetapi dia ni pemurah. Tu. Dia nak menafikan seolah nak membuang fahaman yang diwahamkan sebelum lakinna. Walaupun dia pemalu tetapi dia seolah nak membuang lah pemalu, walaupun pemalu tetapi yang sebetulnya dia ni pemurah. Tu. Itu. Kerana lakinnahu, hu tu isim lakin, jawadun khabar lakin. Wa ka'anna litashbihi, dan haraf ka'anna. Ka'anna tu yang kita kata tadi, terjemah dia seolah-olah tu. Ka'anna itu litashbihi, untuk tashbih, untuk menyerupakan sesuatu. Tu. Untuk menyerupakan sesuatu. Tu. Contoh apa dia? Ka'anna Muhammadan badrun. Sepertinya seolah-olah Muhammad itu bulan purnama. Ka'anna Muhammadan. Muhammadan isim ka'anna, badrun khabar ka'anna. Tu. Walaita litamanni, dan harah laita untuk tamanni, untuk mencita-citakan perkara yang mustahil nak dapat. Laita Umara hayyun. Tu. Laita Umar hayyun, alangkah baiknya jikalau Umar itu hidup. Padahal mati dah. Mustahil nak hidup balik. Mustahil ada. Tu. Tu tamanni.
Wala'alla litaraji wattawaqqu'i, dan harah la'alla pula untuk mengharapkan perkara yang diinginkan dan boleh berlaku. At-tawaqqu' boleh berlaku. Tu. Okay. Contoh apa dia? La'alla an-nasra qaribun. La'alla an-nasra qaribun. Mudah-mudahan pertolongan itu dekat. Boleh capai tak pertolongan tu? Boleh. Maka dia tamanni. Taraji wa tawaqqa'. La'alla an-nasra qaribun. Tu. Habis. Jadi itulah. Jadi kalau nak i'rab, contoh inna Zaidan qa'iman. Kita i'rab lah. Inna litawkidi mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ataupun kita kata harfut tawkidi mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau laita harfut tamanni mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. La'alla harfut taraji wat tawaqqa' mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Gitulah kita boleh harah nama dia. Dia bu nama lah. Harful istidrak mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Contohlah. Habis. Jadi esok insya-Allah sambung pada kaedah inna wa akhawatuha. Kemudian cara nak cari isim kan inna wa akhawatuha dan khabar inna wa akhawatuha. Kemudian kita masuk dhanantu wa akhawatuha pula. Dhanantu wa akhawatuha dan kaedah nak cari dia lusa masuk babun na'at. Masuk bab tawabi' dah. Dia panggil selepas ni bab tawabi' tu, selepas bab na'at tu, semuanya perhiasan je lah. Dia panggil zinah, kecuali dalam bab maf'ulun bih nanti dia sentuh. Sebab maf'ulun bih dalam bab mansubat. Sekarang kita dalam bab marfu'at baru. Dalam bab marfu'at isim kana, khabar kana, isim khabar inna. Dia seolah bab marfu'at lagi ni. Sebab tu ada mubtada khabar, fa'il naik fa'il, sebab dia bab marfu'at. Kemudian dia selit sekali kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanantu akhwatuha. Kemudian masuk bab na'at. Kemudian dalam bab tawabi' lain, badal, taukid, atah. Kemudian mau masuk maf'ulun bi, maf'ul ma'a, maf'ul li ajli, maf'ul hal tamyiz. Akhir sekali makhfudah, iaitu isim ba'da harfun jar dan mudhafun ilaih. Kemudian khatamlah kita. Tu. Ni 10 ni, dah majlis yang ke-10. InsyaAllah lagi 10 ke 11 majlis lagi. Maka khatamlah. Hafal lah sekarang ni. Hafal sekarang ni sepatutnya boleh sampai muka surat 23 dah. Sekarang kita dah sampai muka surat 23. Ni sekarang 10 majlis. Patutnya paling kurang pun 20 muka surat dah. Sebab 2 hari, sehari 2 muka surat. Sehari 2 muka surat, 20 hari 20 muka surat dah patutnya. Tak tahulah. Tu. Habis. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung pada esok pula. Maaf lah tadi terputus line. Line sepak tu tiba-tiba terberhenti sendiri. Tu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.